Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh wa natubu ilaihi wa natawakkalu alaihi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lah wa man yudlil fala hadiya lah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita wa sallamta wa barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Amma ba'd. Alhamdulillah, paling misbah, bersyukur Yusuf, Umur Fatih yang menjemput tuan-tuan untuk hadir bersama, bagi Kaluk dan semua yang hadir pada malam ni. Jangan lupa share video ni pada teman lain. Heri Hussein, moga jadi jariah kita bersama pada malam ni. Nazila Nazri. Seperti biasa, rujukan utama kita, rujukan teras kita lah Tafsir Ibn Kathir. Dan jangan lupa kita buka jilid yang ke-10, muka surat 224 ke atas. Berkaitan dengan ayat pada malam ni, ringkas saja saya nak bawakan tuan-tuan. Tuan-tuan risau, pendek je kuliah kita. Ayat yang saya nak bawa kepada tuan-tuan adalah ayat 20, 21 dan 22. 3 ayat saja malam ni. Kamal Azizi, Nur Syikin, harap tuan-tuan tak keberatan untuk share video ni kepada tuan-tuan yang lain. Mudah-mudahan dengannya ada usaha untuk kita tadabbur Quran, tafsir Quran, memahami Al-Quran. Terima kasih Puan Cikgu Kamisa HMS, Haji Hafizah, Haji Syarif, Muhammad Ilman. Terima kasih semua. Buka Quran, jilid yang ke-10, Tafsir Ibn Kathir, muka surat 224. Firman Allah SWT, أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وإذا رأيت ثم رأيت نعيما وملكا كبيرا عاليهم ثياب سندس خضر واستبرق وحلوا وأساور من فضة وسقاهم ربهم شرابا طهورا إن هذا كان لكم جزاء وكان سعيكم مشكورا صدق الله العظيم. Dan apabila kamu melihat di sana syurga, nescaya kamu akan melihat bagai kenikmatan dan kerajaan yang besar. Mereka memakai pakaian sutera yang halus dan juga sutera yang tebal dipakaikan kepada mereka, gelang dibuat dari perak, dan Tuhan berikan kepada mereka minuman yang bersih. Sungguhnya ini adalah balasan untuk kamu, dan usaha mutah pun disyukuri, diberi balasan oleh Allah SWT. Baik, muslim-muslimat yang dimuliakan Allah sekalian, ayat ke-20 ni merupakan satu kata Al-Imam Ibn Juzay Al-Kalbi dalam tafsirnya, Tafsir Tashil. Ini pun satu tafsir menarik tuan-tuan. Saya rujuk kepada tuan-tuan tafsir ini supaya tuan-tuan tahu nilai kita, ilmu Tashil li Ulumi Tanzil, oleh seorang imam yang mulia, Muhammad bin Ahmad bin Juzay Al-Kalbi Al-Ghernati Al-Andalusi. Ini ulama ni pada Granada, dari Andalus, Spain. InsyaAllah nanti bila musim COVID over, selesai, tuan-tuan ikut kami pergi travel ke Spain tuan-tuan. InsyaAllah saya tunjuk kepada tuan-tuan. Alhamdulillah tempat ni saya telah pergi. Saya akan tunjuk kepada tuan-tuan bagaimana rahsia Islam begitu mekar dan berkembang di Granada, di Andalus, di Ashbilia, di Sevilla, di Barcelona, di banyak tempat, bahkan di Lisbon sekalipun tuan-tuan, di Lisbon itu apa nama negerinya lupa pula dah. Portugal. Itu semua merupakan negara umat Islam satu masa dahulu tuan-tuan. Baik, ini ulama ni berasal daripada Maghrib Arabi, daripada dunia western part of Islam civilization. Al-Imam Muhammad bin Ahmad bin Juzay Al-Kalbi, beliau mempunyai pandangan-pandangan yang kritikal terhadap ayat tafsir Al-Quran. Beliau selalu mendatangkan pandangan luar kotak. Sangat menarik untuk membaca ni bagi para ustaz-ustazah yang mengikuti kuliah bersama saya pada malam ni. Milikilah kitab Tashil li Ulumi Tanzil. Moga-moga nanti Telaga Biru berupaya untuk menterjemahkan ke dalam bahasa kita. Baik, kata Ibn Juzay Al-Kalbi berkaitan dengan ayat ini, ada hadis, wallahualam, pentahqiq pun tidak jumpa hadis ini, mungkin hadis ini tidak sampai kepada kita. Ialah hadis ada banyak perkara yang diriwayatkan oleh para sahabat radhiyallahu alaihim ajma'in. Maka dalam perkara cabang yang menceritakan perkara ini, kenapakah disebut oleh Allah Subhanahu Wa Taala, wa idza ra'aita thamma ra'aita na'iman wa mulkan kabira, nikmat yang besar dan juga kerajaan yang agung. Kenapa disebut begitu oleh Allah Subhanahu Wa Taala? Ra'aita na'iman wa mulkan kabira. Kata Ibn Juzay Al-Kalbi, aku membaca hadis Nabi SAW mengatakan bahawa besok kita dalam syurga kita akan dihiburkan oleh para malaikat. Allahu Akbar, masya-Allah, tabaraka wa ta'ala. Jiwa ini kadang-kadang rasa gersang kan tuan-tuan. Dulu masa kami belajar di Jordan, Tuan Guru Syekh Nur Ali Salman Qudha, bila masa agak gersang, penat, dry, maka dia orang panggil beberapa orang anak murid ini untuk main duf, bersawat atas Nabi SAW. Hanya untuk break monotonous lah tuan-tuan. Bila dah penat belajar, maka bernasyidlah lebih kurang dalam 5-6 minit tuan-tuan dimulai Allah sekalian. Jadi
Dikatakan oleh Ibn Juzay Al-Kalbi dalam tafsirnya Tashil bin Tanzil, bahawa dimaksudkan na'iman wa mulkan kabira ni, ahli syurga akan dimuamalah, akan diuruskan oleh malaikat ibarat raja. Urusan dengan mereka ibarat raja. Tuan-tuan bayangkan kalau seseorang kita duduk dalam angkatan tentera ataupun polis, mempunyai pangkat, semua orang tabik hormat tuan-tuan. Kabarnya sampai sahabat yang menjadi doktor dalam pasukan angkatan tentera yang mulia tu sampai sukar untuk berhijrah ke tempat lain, kerana dalam tentera begitu sekali dimuliakan. Kalau keluar dari pejabat nak naik ke kereta tu sampai 20 orang tabik hormat. Allahu Akbar, Masya Allah. Bayangkan kalau kat syurga nanti, tuan-tuan dimuliakan sekalian, penghormatan, kemuliaan, penghargaan datang dari para malaikat. Allahu Akbar, alaihimussalatu wassalam. Jadi kata Ibn Juzay Al-Kalbi, maksud ayat ini na'iman wa mulkan kabira, datang perkataan muluk, tajul muluk. Maka crown yang dipakaikan ini ke atas orang ahli syurga, penghuni syurga, bahawa mereka mendapat kemuliaan. Pagi dan petang malaikat akan mengungkapkan salam penghargaan, penghormatan, tabik hormat untuk mereka. Jadi ini satu tafsiran yang menarik juga saya kira daripada tafsir Tashil bin Tanzil, tuan-tuan. Kemudian telah saya huraikan kepada tuan-tuan, iaitu perkataan siabu sundusin hudrun wa istabrak. Ini semua merujuk kepada sutera dan perkataan yang diambil daripada selain daripada bahasa Arab sebelum Al-Quran diturunkan lagi. Bahawa Arab telah pun dipengaruhi oleh bahasa-bahasa yang ada sekitar mereka. Ini adat seperti yang berlaku dalam masyarakat di dunia, tuan-tuan dimuliakan sekalian. Bahasa itu perlu kepada sokongan dan dia meminjam bahasa-bahasa lain supaya ia dapat hidup. Kita dalam bahasa Melayu pun ada banyak perkataan yang dipinjam daripada bahasa Cina. Kadang bahasa Cina itu lebih menerangkan. Kautim, apa kautim? Contoh tuan-tuan dimuliakan sekalian kan. Jadi ada perkataan-perkataan yang memang tidak dapat dielakkan untuk dipakai. Orang Cina, orang India pun bila balik ke negara mereka, bukanlah pergi ke negara mereka, nanti teringat teh tarik, roti canai. Roti canai tak ada pun kat India, tuan. Kat Melayu, tanah Melayu saja ada. Teh tarik contohnya, tak ada pun kat Indonesia walaupun serumpun. Tengok perkataan-perkataan yang kadang-kadang memperkayakan satu bahasa walaupun dipinjam dari bahasa lain. Ada yang tak boleh dipakai langsung dalam bahasa itu. Orang utan sebagai contohnya. Orang utan. Orang putih panggil orang utan kerana tidak wujud melainkan di tempat orang Melayu saja. Orang Melayu panggil orang utan jadi orang utan. Itulah dia perkataan-perkataan yang telah saya bincangkan kepada tuan-tuan. Ini dibincangkan dari sudut psikolinguistiknya, sosiolinguistiknya. Jadi peminjaman perkataan dari bahasa asing itu bukan makna bahasa itu kekurangan vocabulary, tapi ia memperkayakannya untuk pengetahuan tuan-tuan. Kemudian Allah SWT menyatakan dalam ini, aliyahum thiyabu sundusin khudrun wa istabraq wa hullu asawira min fidda wa saqahum rabbuhum syaraban tahura. Mereka dipakaikan dengan gelang-gelang dari perak. Dalam ayat yang lain Allah menyatakan dipakaikan gelang-gelang dari emas. Bagaimana berlaku tadarub ni, tuan-tuan? Tadarub ni bererti apakah ia merupakan satu percanggahan di antara pemakaian dari sudut emas, dan juga ayat ini pula menceritakan dari perak. Bagaimana kita nak taufikkan kefahaman terhadap perkara ni, tuan-tuan. Jadi kalau kita lihat huraiannya, kata Ibn Juzay Al-Kalbi, boleh anda lihat dalam surah Al-Waqi'ah. Tak kala Allah SWT menceritakan tentang pembahagian manusia kepada as-sabiqun ulaika al-muqarrabun, betul ashabul yamin, kemudian ashabul shimal. Contohnya ayat ke-88 hingga 91, ayat yang terakhir daripada surah Al-Waqi'ah itu, Allah mengklasifikasikan manusia kepada tiga kategori ini. A'udzubillahi minasyaitanir rajim. فَأَمَّا إِنْ كَانَ مِنَ الْمُقَرَّبِينَ فَرَوْحٌ وَرَيْحَانٌ وَجَنَّةُ نَعِيمٍ وَأَمَّا إِنْ كَانَ مِنْ أَصْحَابِ الْيَمِينِ فَسَلَامٌ لَكَ مِنْ أَصْحَابِ الْيَمِينِ وَأَمَّا إِنْ كَانَ مِنَ الْمُكَذِّبِينَ الضَّالِّينَ فَنُزُلٌ مِنْ حَمِيمٍ. Tengok. Jadi pembahagian manusia di sisi Allah ada tiga. Muqarrabin, ini orang yang paling tinggi darjatnya dalam Islam. Kemudian ashabul yamin. Kemudian apa yang disebut oleh Allah SWT, al-mukadzibin ad-dhalin, ashabul shimal, ashabul masy'amah dalam ayat yang lain. Jadi kata Ibn Juzay Al-Kalbi, dalam ayat ini mungkin merujuk kepada ashabul yamin, bukan merujuk kepada muqarrabin. Muqarrabin lebih tinggi makamnya, hum darajatun 'inda Allah. Manusia ni punya darjat berbeza di sisi Allah. Jadi tafsiran pertama, kata Ibn Juzay Al-Kalbi, ayat ini merujuk kepada ashabul yamin, bukan merujuk kepada al-muqarrabin. Kerana muqarrabin itu maknanya orang yang ditakarubkan dengan Allah, orang yang dihampirkan kedudukannya dengan Allah, orang yang paling dekatnya dengan Allah. Kerana kita belajar dalam hadis bahawa apabila kamu minta syurga, mintalah syurga Firdaus, kerana ia berada di tengah-tengah syurga, di bawah Arsyur Rahman. Dan dari
Syurga Firdaus itu terpancarnya mata air daripada sungai-sungai syurga. Wallahu alam, kita tak boleh nak tafsirkan lebih lanjut, tapi untuk memahamkan kedekatan ini bukan Allah itu bertempat, tapi ini maksudkan kat sini adalah untuk mudahkan kita faham. Kalau kita tengok bulan pada waktu malam, kita nampak dekat macam tanah Melayu. Orang berada di Jakarta pun melihat dekat dengan dia. Orang berada kat US, kat Kanada pun nampak lihat dekat dengan dia. Inilah penjelasan Ahlussunnah wal Jamaah tuan-tuan, untuk menceritakan tentang kedekatan Allah SWT. Kita memang melihat dekat itu very subjektif. Jadi yang dimaksudkan dengan dekat tidak bertempat. Jangan salah faham tuan-tuan kerana ada orang yang suka menimbulkan suasana fitnah untuk mencari masalah dalam perkara-perkara semikian. Saya tegaskan di kuliah ni saya tak suka cari masalah dengan orang sesiapa pun. Kita menceritakan perkara ni dari sudut ilmu untuk kita faham. Baik. Jadi bila menceritakan tentang kedudukan orang yang paling dekat dengan Allah ni dipanggil muqarrabin. Yang kedua dipanggil ashabul yamin. Ashabul yamin berarti golongan kanan. Yamin maknanya kanan. Shimal berarti kiri, iaitu ahli neraka, maksiat, musa, golongan ahli maksiat, fasaqah. Mereka duduk dalam kalangan ashabul shimal lah. Jadi 3 kategori. Yang pertama muqarrabin, paling dekat dengan Allah Taala. Yang kedua ashabul yamin. Yang ketiga ini terkeluar, iaitu golongan neraka. Jadi kedekatan orang ini mempengaruhi penampilannya di akhirat. Jadi makamnya yang tinggi itu menyebabkan Allah menganugerahkan kepadanya emas untuk dipakai, gelang pergelangan ni tuan-tuan dimuliakan Allah sekalian. Tangannya penuh dengan gelang emas. Manakala orang ashabul yamin yang bawah sedikit daripada al-muqarrabin, mereka memakai gelang perak. Itu pandangan pertama kata Ibn Juzay al-Kalbi. Pandangan kedua juga disebut oleh Imam Az-Zamakhsyari dalam tafsirnya, bahawasanya mungkin seseorang itu pakai berbeza-beza mengikut waktunya, kerana syurga itu tidak ada masa seperti yang saya telah jelaskan. Masa telah pun ditamatkan oleh Allah Ta'ala. Ia merupakan hayatun abadiyatun sarmadiyah. Sarmadiyah maknanya infinity, tak adalah penghujung dia tuan-tuan. Jadi ketika digambarkan dalam syurga nanti, mungkin ada waktunya kita jumpa orang kita pakai gelang emas, ada kalanya kita pakai gelang perak. Macamlah orang-orang kaya pada hari ini yang punya jam, koleksi jam yang begitu banyak sekali. Hari ini pakai jam sekian-sekian, besok pakai jam sekian-sekian, besok pakai jam sekian-sekian, macam-macam jenama, macam-macam brand lah. Kerana ia merupakan ukuran kepada status sosial yang menjadi ukuran kebanyakan manusia pada hari ini, tuan-tuan dimuliakan Allah sekalian. Jadi perlulah kita fahami bahawa dalam huraian berkaitan dengan apa yang dimaksudkan oleh Quran ni, kadang-kadang kita rasa macam janggal bahawa mana ada orang pakai gelang pada waktu ini, macam mana kaya pun orang tak pakai gelang. Itu kata sebahagian daripada kita. Cuba tuan-tuan bayangkan ketika Quran ini turun 1400 tahun yang lalu, bahawa orang kaya pada masa itu berbangga-bangga dengan penampilan diri mereka. Dan tak mustahil akhir zaman ni bila manusia dah terlalu kaya, apa sahaja tidak menjadi haram lagi baginya. Mendedahkan aurat ke, pemakaian ke, apa dia peduli? Mengambil hak orang ke, buat scammer ke, apa sahaja perkara yang haram akan dilakukan. Tak terkecuali memakai gelang ini, memakai cincin emas dan sebagainya, rantai loket bagi muslim sekalipun. Jadi menggambarkan tentang kesabaran orang-orang mukmin untuk tidak melanggar perintah Allah ini, iaitu memakai barang-barang yang diharamkan, maka di akhirat besok Allah akan reward mereka. Jadi ada satu pentafsiran pertama mengatakan tidak ada percanggahan ayat ini dengan ayat yang lain pada surah Al-Kahfi sebagai contohnya, bahawasanya mereka dipakaikan dengan gelang emas. Di sini dipakai gelang perak. Kerana kata Ibn Juzay itu merujuk kepada makam manusia berbeza di akhirat, antara dipanggil sebagai muqarrabin yang paling tinggi, kemudian yang kedua ashabul yamin. Jadi muqarrabin pakai golongan muqarrabin ini yang paling dekat dengan Allah SWT, disebut kedudukannya, amal salehnya yang begitu banyak, dan kedudukannya, pangkatnya di sisi Allah, maka dipakai gelang emas. Yang bawah sikit ashabul yamin dipakai gelang perak. Itu pandangan pertama. Kata Ibn Juzay, pandangan kedua iaitu, macamlah di dunia ni kita memperagakan perhiasan mengikut pada event, mengikut kepada occasion yang kita hadir. Pada kali ni pakai jam sekian-sekian, besok pakai jam lain pula, lusa pakai banyak jam. Orang yang berpangkat, yang berkedudukan ni lah tuan-tuan. Maka di akhirat begitu juga. Kerana masanya panjang, ada kalanya kita pakai emas, ada kalanya kita pakai perak. Waktu itu sudah tidak diharamkan lagi. Itu mungkin, kata Az-Zamakhsyari pandangan ketiga, iaitulah ia juga merujuk kepada mungkin diselang-selikan, pakai gelang emas campur perak. Kan ada juga orang melakukan demikian. Orang-orang yang berkedudukan, wanita-wanita daripada kalangan yang kaya sebagai contohnya, juga berpenampilan seperti itu. Ada disuruh warna putih, ada warna kuning, ada
Jadi kepelbagaian ini nampaknya diceritakan oleh Quran juga ketika manusia tampil dalam gambaran yang dikemukakan kat sini, tuan. Baik, jadi penggambaran diberikan Quran tentang perkara itu adalah seperti yang saya jelaskan tadi, kata Ibn Ashur, ia selari dengan kondisi masyarakat dalam seturunnya Al-Quran. Ketika itu, orang kaya yang menguasai banyak wilayah menggambarkan kekuasaannya dengan sebanyak gelang yang ada di tangan mereka, juga dengan mahkota yang mereka pakai. Kebiasaan, kecuali mahkota, jadi mahkota masih lagi dipakai sampai ke hari ini, cuma gelang tidak dipakai. Tapi satu masa dulu dah mungkin ia akan berulang semula. Ia menunjukkan kepada status sosial masyarakat, dan Quran menceritakan di akhirat besok Allah akan beri anugerah yang lebih hebat kepada mereka yang bersabar dan tidak melanggar perintah Allah Taala ketika berada di dunia. Baik. Ini berkaitan dengan hulu asawira min fidda wa saqahum rabbuhum syaraban tahura. Dan mereka diberi minum daripada minuman syurga yang sangat bersih. Tentang bersih ini disebut oleh Imam Al-Mawardi dalam tafsirnya, Tafsir Nukat wal Uyun. Ini juga tafsir yang menarik. Saya pernah tunjuk pada tuan-tuan Tafsir Nukat wal Uyun oleh Imam Al-Mawardi. Mengatakan bahawa maksud wasaqahum rabbuhum syaraban tahura fihi thalathatu aqawil. Ahaduha annahu wasafahu bidzalika li'annahum la yabulun minhu wa la yuhdithun anhu. Qala Atiyya qala Ibrahim At-Taimi wa huwa araqun yafidhu min a'dha'ihim mithlu rihil misk. Pandangan pertama mengatakan bahawa kerana orang yang masuk syurga ini mereka makan, minum, mereka tidak la yabulun wa la yataghawatun. Orang yang masuk syurga ni mereka disebut dalam hadis sahih riwayat Muslim, ya'kulu ahlul jannati fiha wa yashrabun wa la yataghawatun wa la yamtakhitun wa la yabulun walakin ta'amuhum zalika jusha'an karishil miski yulhamuna tasbih wal hamd kama tulhamuna nafs. Dalam hadis yang sahih riwayat Muslim mengatakan bahawa orang yang masuk syurga ini makan, minum mereka semuanya tidak akan keluar sebagai najis, tidak keluar sebagai kencing, tidak keluar sebagai najis, buang air besar. Bahkan peluh yang dikeluarkan akan menjadi seperti bau kasturi harumnya. Allahu Akbar, masya-Allah, tabaraka wa taala, subhanallah, tabaraka wa taala. Dan nafas mereka ini sentiasa mengucapkan tasbih dan juga tahmid. Mulut mereka tak berhenti-henti mengucapkan tasbih, tahmid, subhanallah, walhamdulillah, la ilaha illallah, Allahu Akbar. Diilhamkan untuk mengucapkan kalimah-kalimah mulia ini sebagaimana dalam hidup kamu sentiasa bernafas. Jadi nafas ahli syurga adalah mengucapkan tasbih, tahmid, takbir, tahlil. Itu dia dimaksudkan dengan apa yang disebut sebagai wasaqahum rabbuhum syaraban tahura, diberi mereka minum minuman yang suci, yang bersih. Kerana segala minuman, makanan yang masuk dalam tubuh mereka akan bertukar menjadi peluh yang wangi. Tidak keluar sebagai kencing, tidak keluar sebagai berak, ia keluar dalam bentuk peluh yang sangat wangi. Tuan-tuan dimuliakan sekalian. Itu pandangan pertama. Pandangan kedua mengatakan di anna khamral jannati tahiratun wa khamrul dunya najisatun falidzalika wasafahu Allah Taala bitahur. Waqalahu Ibn Syajarah mengatakan bahawa maksudnya, kerana kita dah bincang dalam ayat lalu tentang ka'san dihaka. Ka's, kita dah bincangkan bahawa ka'sun berarti gelas yang sentiasa penuh dengan air. Mana sentiasa ada orang yang serve. Yang telah kita bincang, yutafu alaihim wildanun yatufu alaihim wildanun mukhalladun, bahawa anak-anak muda yang segak, yang cergas, yang fresh itu akan datang untuk memastikan minuman, makanan yang terhidang itu semua mencukupi. Qaddaruha taqdira, semuanya cukup, tak ada kurang sedikit pun, semuanya mengikut pada keserasian individu ahli syurga itu sendiri. Jadi bila disebut kat sini bahawa minuman arak yang dihidangkan untuk mereka yang masuk syurga itu tidak akan menyebabkan mereka pening kepala. La yusadda'una anha wa la yunzifun, mereka tidak akan kencing, muntah. Lazimnya kat dunia kalau orang minum minuman keras ini akan mengakibatkan pening, muntah, kencing tengah jalan. Kalau kita pergi ke bumi Eropah tu ada kes-kes yang melibatkan dilanggar kereta api, terhuyung hayang jatuh kat landasan kereta api, dilenyek oleh kereta api, istilahnya digilis oleh kereta api. Berlaku kepada orang yang mabuk seperti itu. Tapi di akhirat minuman arak dalam syurga ini tidak bersifat demikian. Dan kata Imam Al-Mawardi lagi dalam pandangan ketiga, ada tiga pandangan. Al-thalith anna nahar al-jannah laysa fiha najis kama yakun fi nahari dunya wa arduha hakau Ibn Isa. Bahawasanya maksud tahur yang disebut oleh Allah dalam ayat ini, ia merujuk kepada keadaan sungai-sungai dan syurga yang sentiasa bersih. Berbeza dari sungai-sungai dekat dunia. 40 tahun, 50 tahun dulu bersih,
Cuba kita pergi sekarang sungai tersebut, Allah kotornya, dengan najisnya, racunnya, kilang-kilang haramnya yang membuang berbagai bentuk benda kotornya langsung tak boleh digunakan. Ibarat macam kotor yang amat sangat, tuan-tuan dan puan. Jadi kesedaran ni kenalah kita ajar kepada anak-anak untuk menghargai alam. Jadi balik kepada kisah ini, maksudkan Allah syaraban tahura ni berarti sungai syurga bersih. Dia tidak najis sebenarnya. Berbeza daripada sungai dunia yang dicemari dengan bagai-bagai toksit, kekotoran, mungkin ada penyakit, mungkin ada kuman yang kotor padanya. Kita pun terbaca dekat India, sungai Ganges yang besar itu asalnya daripada glasier, daripada Everest. Tapi bila sampai dekat tengah-tengah India itu dicemari dengan bagai-bagai bentuk, dengan mayat yang dibakar, dengan najis manusia, binatang dan sebagainya, pencemaran lagi, toksit lagi. Tuan-tuan dimuliakan sekalian, ini contohnya. Begitu juga sungai negara kita pun tak terkecuali kerana sifat cuai yang ada pada manusia. Lalu kotorlah ia, jadi tempat yang sangat menjijikkan. Tapi syurga tidak seperti itu. Ini satu pandangan. Az-Zamakhsyari pula membawa dalam tafsir Al-Kasyaf berkata bahawa segala yang ada dalam syurga ni adalah bersih. Kerana kalau kita bayangkan dekat dunia, ibaratnya kita makan roti canai kan. Tiba-tiba orang pun viralkan tentang roti canai ni nak dibuat, diuli tepungnya dipijak oleh manusia. Tunjuk gambar warga asing sedang pijak tepung yang sedang diuli itu. Ya Allah, gelinya. Baru tadi makan 2 keping roti canai, lepas tu sebulan tak makan roti canai, tuan-tuan. Kerana insaf, tak makan roti canai sebulan, lepas tu makan balik. Tak boleh asing diri daripada makanan seperti, walaupun cerita apa pun telan juga, kerana dah sebahati sangat dengan kita. Nak ceritakan kekotoran kat dunia, tuan-tuan. Tapi makanan dalam syurga ni semuanya bersih, tak perlu ditakuti, dibimbangi langsung. Ada orang bijak berkata, kalau anda makan dekat hotel, dekat restoran-restoran 5 star, kalau anda tak puas hati dengan air yang diminta lain, di order lain dia datangkan lain, jangan marah kepada yang serve itu, kepada yang hantar itu, pelayan itu. Kerana kalau kita menggunakan bahasa yang kesat dan marah kepadanya, mungkin dia pun pergi ke dapur, diludahnya dalam air, tuan-tuan. Allah pasti pun tak tahulah orang cerita. Food chain yang kita order kadang-kadang dah sampai ke rumah, kita nampak bersih kotak semua, tapi ketika ia jatuh di lantai, tak ada siapa pun yang peduli, walaupun ada SOP dalam penyediaan makanan-makanan seperti itu. Tapi yang menyediakannya manusia. Ada kalanya dia bersemangat, ada kalanya dia tak ada semangat. Ada kalanya supaya dia tengok dia buat betul-betul, ada kalanya supaya tak ada. Ahlan wa sahlan wa jalan. Apa aku peduli, yang penting aku dapat bayaran aku. Jadi itulah sifat sebahagian manusia yang tidak beriman. Itu sebab kalau tuan-tuan terlibat dalam penyediaan makanan, tuan-tuan kita sediakan kepada orang macamlah kita sendiri nak makan, tuan-tuan, maka berilah yang terbaik supaya kita dapat yang terbaik. Sebelum terlupa, saya nak ajak tuan-tuan untuk dapatkan ni Habatus Sauda Birkah daripada Zazan Travel. Mudah-mudahan kita dapat memenuhi saranan Nabi yang salam bahawa padanya ada rawatan kepada semua penyakit melainkan kematian. Kata baginda salam, inilah Habatus Sauda yang telah kami proses dalam bentuk minyak. Dapatkan sekarang, tuan-tuan. Kami sedang melakukan kempen satu rumah satu birkah. Birkah ni makna barakah. Boleh letak dalam handbag, boleh letak dalam kereta, senang nak bawa ke mana-mana. Dapatkan, tuan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Dapatkan, tuan, Birkah Habatus Sauda dari Zazan Travel. Bagilah kepada orang yang kita sayang. Mudah-mudahan satu usaha kita untuk mengelakkan wabak yang sedang berlaku sekarang, mengimani sabda Nabi SAW, padanya rawatan semua penyakit. Imam Ibn Qayyim dalam kitabnya Tibun Nawawi nyatakan bahawa padanya rawatan pada banyak penyakit. Resdung, orang yang sakit dalam perut, orang yang mengalami masalah tidak subur tubuh badannya, orang yang mengalami masalah-masalah tertentu, lemah tenaga dalam dan luar, makanlah Habatus Sauda, tuan-tuan. Kerana Nabi menjanjikan padanya rawatan semua penyakit melainkan kematian. Ia dipanggil sebagai Habatul Barakah, berjerin keberkatan. Kami pun namakan Birkah. Tuan ni, dapatkan bagi adik-adik kita, ayah ibu kita, orang yang terdedah kepada penyakit pada ini. Ingat bila nak keluar rumah, jangan lupa baca Bismillahi thiqatan billah wa tawakkulan alaih. Bismillahi thiqatan billah wa tawakkulan alaih. Bismillahi thiqatan billahi wa tawakkulan alaih. Umi Lin Zahra, cuba chatting dengan bawah ni, ada maklumat yang boleh diperolehi daripada tentang Habatus Sauda Birkah ni. Boleh PM kepada nombor telefon disediakan di bawah. Dan tuan-tuan, rahmati dan dikasihkan, kami juga ada produk
ada korma ajwa dari Madinah, yang disebut dalam hadis Nabi SAW, merupakan man tasabbah bi sab'i tamaratin ajwatan lam yadurruhu sumun la sihrun. Siapa yang makan kurma ajwa setiap pagi 7 biji, selamat daripada racun dan juga sihir. Bagi kita, kerana kita kena sihir pun kita tak tahu tuan-tuan. Kata Dr. Osman Khamis, seorang ulama dari Kuwait, kadang-kadang orang itu dia kena sihir pun dia tak tahu. Kerana sihir ni adalah mainan syaitan, black magic. Allah Ta'ala menceritakannya sebagai contoh dalam surah Al-Baqarah ayat 102. Wattaba'u ma tatul syayatinu ala mulki Sulaiman wa ma kafara Sulaiman walakinna syayatina kafaru yu'allimuna nas sihr. Jadi sihir ni adalah mainan orang tak beriman. Jadi makanlah kurma ajwa untuk menyelamatkan diri kita dari racun dan juga sihir. Dalam hadis mengatakan bahawa ia merupakan rawatan kepada semua bentuk sihir dan juga racun. Inilah kurma ajwa dari Madinah. Dapatkan tuan ni? Kadang kita makan racun pun kita pun tak sedar dengan makanan yang kita nikmati setiap hari. Sayurnya, seorang teman saya menanam sayur di Cameron kata, saya tengok ini begitu banyak tong-tong biru, ni racun Ustaz. Saya sini pun tak makan sayur yang saya tanam. Saya tanam sini kat rumah yang banyak makan ulat, itulah yang bagus untuk makan. Kita bergaduh dengan ulat tak apalah daripada bergaduh dengan racun, kata beliau. Itu juga peternak-peternak moden, ayam sebagainya. Kata ayam itu diinjek. Bukan saya nak meracun fikiran tuan-tuan tapi nak bagi ingatan lah, supaya kita berhati-hati. Ayam ni dipasang lampu pagi petang siang malam supaya dia rasa siang dia makan je kerja. Kerana sebulan 2 bulan kita nak kasi beli. Tuan-tuan ni boleh kasihan. Makanlah kurma ajwa ni tadi, mudah-mudahan padanya ada penawar kepada racun dalam badan kita. Dan saya tuan-tuan, kami juga ada kurma mekjol dari Palestin. Ini yang disebut oleh Allah dalam ayat 25 surah Maryam, uzi ilaiki bizidin nakhlati tusaqit alaiki rutaban janiyah. Ni kurma mekjol, saya buka untuk tuan-tuan ni. Tengok dalamnya gebu, fresh. Belum tak lagi makan tuan, amat menyelerakan. Ini sebiji cukup untuk kita bersahur. Izin kita puasa Arafah kan, dapatkan kurma mekjol tuan ni. Nanti masuk bulan Muharram, ada hari Tasu'ah, Ashura untuk kita puasa. Dan bulan Muharram juga merupakan bulan haram di samping Zulkaidah dan Zulhijjah yang sedang kita lalui. Zulkaidah telah kita lalui. Baik tuan, balik kepada kisah tahur ini, kata Zamakhsyari bahawa makanan yang ada di dunia ini terdedah kepada kekotoran. Penyediaannya, orang tak berimannya. Roti canai yang disediakan itu, saya tak masukkan siapa. Tapi macam mana boleh sedap sangat dengan peluh-peluhnya turun sendiri masak roti canai itu. Perhati tak kadang tuan. Uli macam mana kita pun tak tahu. Telur ayam yang ada itu kotor ke bersih ke tak apa, habis semua sapu. Jadi tuan-tuan ni boleh kasihan kekotoran. Kata Al-Imam Az-Zamakhsyari, beberapa ratus tahun dahulu beliau telah perhatikan berlaku pada orang yang tidak amanah dari sudut penyediaan makanan. Justru kita yang berusaha, yang merupakan operator bidang pemakanan di asrama ke, di kilang ke, di sekolah ke, di tepi jalan sekalipun, buatlah yang terbaik. Bayangkanlah kita sendiri yang nak makan makanan itu. Jangan ambil kesempatan pada orang lain tuan-tuan. Ada orang nak bertaubat. Dulu masa dijual air, kadang-kadang air daripada tanah sawah pun dia ambil, dia bancurnya untuk orang beli air daripadanya. Allah Rabbi, macam mana lah kau nak bertaubat ni? Kau nak kena minta ampun, maaf pada ramai orang yang telah minum air. Tak mana-mana lah kau curi daripada paip-paip tanah sawah itu. Taqwa lah pada Allah tuan-tuan. Janganlah kita melibatkan diri dalam perkara yang haram. Jadi kembali kepada perkataan tahur yang disebut oleh Allah Taala di sini, kata Imam Zamakhsyari membuka paradigma minda kita untuk berfikir bahawasanya kat dunia ini terdedah kepada berbagai bentuk kekotoran tanpa kita sedari. Walaupun kita nampak bungkusannya cermat, cantik, teliti, tapi penyediaan di belakang tirai kita tidak tahu. Berbeza daripada penyediaan di sisi Allah Taala, yang mana makanan yang terdapat semuanya daripada sumber yang halal dan bersih. Baik. Seterusnya yang terakhir untuk renungan kita pada malam ini, bila Allah menyatakan inna hadza kana lakum jazaa wa kana sa'yukum mashkura. Sungguhnya ini merupakan balasan untukmu dan usahamu adalah disyukuri, diberikan ganjaran oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam bahasa Arab ini ada satu bab namanya ijaz. Ijaz bil hazfi. Ada satu yang dihazafkan kat sini, iaitu kalau kita belajar bahasa Arab. Di sini ada satu unsur yang dimaksudkan tuan-tuan, ada gambaran yang dikemukakan oleh para ulama tafsir kat sini, bahawasanya Allah SWT berkata kepada orang yang beriman, yuqalu lahum inna hadza kana lakum jazaa'an wa kana sa'yukum mashkuran. Ini dikatakan kepadamu selepas amal saleh yang kamu lakukan kat dunia, innama nut'imukum liwajhillah la nuridu minkum jazaa'an wala syukura. Kita dah cerita semua ni. Kemudian di akhirat nanti Allah berkata kepadanya, yuqalu lahum, dikatakan kepada mereka, inna hadza kana lakum jazaa'an wa kana sa'yukum mashkura.
Dalam bahasa Arab, perkara ini namanya hazaf. Ada benda yang tak perlu disebut. Ini adalah dalam bahasa kita pun berlaku demikian juga. Kita tak perlu ulang benda yang orang semua dah faham. Kerana konteksnya sedang menceritakan ini tentulah kata daripada Allah dan malaikatnya. Saya tengok satu kisah yang menarik yang dikemukakan oleh para ulama berkaitan dengan hazaf ni. Satu hari ada seorang ulama bahasa namanya Asma'i. Al-Asma'i. Beliau ni guru kepada Jahil. Beliau hidup sezaman dengan Imam Syafi'i. Al-Asma'i ni merupakan seorang ahli sastrawan Arab yang terkemuka, yang kata-katanya dihormati, kata-katanya dikaji orang dan dihormati oleh pemimpin-pemimpin Khalifah Abbasiyah pada waktu itu. Al-Asma'i ni pada satu ketika dia melihat seorang budak perempuan kecil di kalangan masyarakat Arab Badui berkata, semalam saya ajar tuan-tuan tentang fasaha, aspek fasaha. Fasaha ni maknanya kefasihan. Kita menggunakan satu perkataan lebih tepat daripada yang lain. Tak mengulang-ulang perkataan yang sama, itu dipanggil fasih di sudut bahasa Arab. Jadi budak perempuan kecil dalam usia 7-8 tahun ni berkata bahasa Arab yang sangat fasih. Maka Asma'i pun terkejut melihatnya. Asma'i berkata padanya, "Qatalakillah ma afsahik, ma afsahak." Masya Allah, hebatnya engkau ni wahai anak. Fasihnya engkau. Budak kecil ni berkata, siapa yang lebih fasih, saya ke atau firman Allah SWT? Maka budak kecil ni pun bacakan di hadapan Asma'i, ulama besar bahasa Arab ini tuan-tuan, yang setaraf dengan Sibawi, Jahil, Al-Imam Syafi'i, ini ulama besar bahasa Arab. Asma'i namanya. Maka budak kecil perempuan ni pun berkata kepadanya, "Wa awhayna ila ummi Musa an ardi'ih. فإذا خفت عليه فألقيه في اليم ولا تخافي ولا تهزني إنا رادوه إليك وجاعلوه من المرسلين." Ayat ini menceritakan tentang Nabi Musa. Dalam ayat ini mengandungi, dalam ayat ini kalau tuan-tuan lihat, ayat ini pendek je. Dia mengandungi dua fi'il amar, dua nahi. Nahi ni makna larangan. Kemudian dua khabar. Kemudian dua berita gembira. Ayat ni pendek tapi ada 8 komponen dalamnya tuan-tuan. Ini menunjukkan kepada ijaz. Ijaz ni makna salis. Sebenarnya kita belajar perkataan salisun, lancar. Jadi perkataan Quran ni jami' mani'. Quran ni menggunakan bahasa yang paling kuat dan paling kukuh, paling solid. Kerana itu ia menjadi pilihan Allah Taala untuk perhubungan langit dengan bumi. Wahyu disampaikan dalam bahasa Arab. Ya, terus terang mengatakan demikian. Kata Dr. Fadil Samarai, seorang ulama bahasa yang terkemuka dari Baghdad, dari Iraq. Itulah sebabnya ia menjadi satu perhubungan antara langit dan bumi, kerana ia ketelitian yang terdapat di bahasa Arab. Dalam ayat ini Allah walaupun ia pendek tapi mengandungi dua fi'il amar, dua nahi, dua khabar dan dua bisyarah. Yang ini tuan-tuan, surah Al-Qasas ayat ke-7. InsyaAllah saya akan ceritakan lanjut bagaimana hebatnya bahasa Arab kerana mengandungi unsur ijaz, bukan ijaz. Ijaz tu aspek yang melemahkan manusia untuk mencabar melawannya. Tapi ni ijaz, alif ya, jim alif zai, ijaz. Lawannya itnab. Sebenarnya saya ada cerita kepada tuan-tuan ni aspek balaghah, balaghatul Quran. Kita nak tadabbur Quran, kau tak faham balaghah ni tak jadi tuan-tuan. Kerana bawa juga aspek balaghah. Itnab maknanya memanjangkan bila perlu. Ijaz memotong kerana orang dah faham. Macam tu ringkas maksudnya. Jadi kat sini Allah menggunakan satu uslub, satu teknik yang dipanggil sebagai ijaz, yang meringkaskan ayat kerana ia sudah difahami. Tak perlu disebut kerana yang sedang berkatanya Allah. Siapa berani kata tuan-tuan, hadza kana lakum jazaa'u wa kana sa'yukum mashkura? Siapa berani cakap begitu? Tentulah Allah. Jadi tak perlu sebutlah Allah yang mengatakan. Esok malam saya nak huraikan lebih lanjut tuan-tuan tentang apa yang dimaksudkan oleh Jariyah ini, budak perempuan ni, kepada Asma'i yang mengagumkannya bahasanya. Oleh kerana kita cerita tentang syurga ni, wahai tuan-tuan yang budiman, perempuan, Zul Ikhwan, semua yang hadir dalam kuliah pada malam ni, saya ijazahkan tuan satu doa yang penting untuk amalkan Salisah. Nama pun Salisah. Masya Allah, Salisah. Salisatun, salah satu yang kita belajar sebab lancarnya, mudahnya. Lila Syahabuddin, saya ijazahkan satu doa pendeknya. Doa ni bukan baca pada bulan Ramadan saja, bahkan kita baca sepanjang hidup kita. Apakah doa ni? Allahumma inni as'alukal jannah wa a'udzubika minan nar. Allahumma inni as'alukal jannah wa a'udzubika minan nar. Allahumma inni as'alukal jannah wa a'udzubika minan nar. Ya Allah, ya Tuhanku, aku mohon kepadamu syurga dan aku mohon perlindungan kepadamu dari neraka. Hadis ini riwayat Ibn Hibban dalam sahihnya, Ibn Khuzaimah dan Abu Dawud. Mudah-mudahan doa pendek ni dapat menjadi teman kita pada waktu malam ni ketika tahajud, selepas sembahyang kita, dalam sujud kita. Sekian dari saya tuan-tuan dengan malam-malam ni. InsyaAllah kita jumpa lagi pada waktu yang lain.
Jangan lupa kita berada penuh musim PKP, semayang banyak waktu kat rumah, dapatkanlah Quran besar ni, Quran qiyam ni. Supaya boleh baca kat rumah, boleh tahajud waktu malam, boleh khatam Quran dalam semayang, boleh jadi imam semayang dengan anak-anak, suruh anak lelaki kita untuk baca Quran ni di imam. Besar ni tuan-tuan. Kita tunjuk pada tuan-tuan. Kelebihan daripadanya ada sistem wakaf ibtidak, merah dan hijau tu. Kemudian ada kaedah mizan ditandakan dengan merah, menandakan episod-episod terdapat dalam Quran, berhenti tempat yang betul. Dan kami juga ada stand besar macam ni tuan-tuan, kukuh. Ni. Mudah-mudahan kita dapat baca Al-Quran dengan lebih baik, lebih teliti. Dapatkan Quran Qiyam ni tuan-tuan daripada Zazan Travel ke daripada Telaga Biru untuk menjadi teman kita sepanjang musim yang menguji ini. Kita sembahyang kat rumah bersama anak-anak, targetlah untuk khatam Quran dalam tahajud kita, dalam sembahyang berjemaah kita bersama dengan mereka. Sekian dari saya tuan-tuan, terima kasih. Dan satu lagi perkara saya nak sampai kepada tuan-tuan, dapatkanlah buku Kem Bestari Salat 1 dan 2 untuk muhasabah diri kita sendiri dan anak-anak kita sembahyang yang betul. Sembahyanglah yang pertama akan dihitung di sisi Allah. Sekiranya salat itu sempurna semua ibadah yang lain. Sembahyang itu tersangkut, ada masalah, maka semua ibadah lain pun akan tersangkut juga. Maka betulkan anak kita, orang kata lentur buluh dari rebungnya. Didiklah anak untuk salat, mengaji salat dengan betul daripada darjah 1 lagi. Inilah kitab yang kami terbitkan pada harga yang murah tuan. Cuma RM4.90 saja. Satu naskah. Untuk mendengar untuk tahap rendah 1, 2, 3. Dan tahap 2 iaitu 456, tahun 456 juga RM4.90 saja harganya. Dapatkan daripada www.telagabiru.com.my. Dapatkan tuan, kami orderlah, kami hantar ke rumah untuk muhasabah diri dan anak-anak. Dalamnya ada checklist, ada panduan bergambar, tulisan Jawi, tulisan Rumi, kemudian ada penerangan kat belakang, pencapaiannya macam mana, kita ajar anak-anak kita sebagai nazar macam mana, panduannya semua ada. Surah-surah untuk dihafal. Untuk tahap 2 pula, lebih detail lagi, mengajar anak kita untuk mengucapkan semua rukun qauli dengan betul, menghafaz surah-surah pilihan. Inilah dia Kem Bestari Solat. Satu silibus yang wajib untuk anak-anak sebenarnya sekolah rendah. Tapi kerana cuti yang berpanjangan ni, PKP, kadang-kadang ibu bapa tak sedar buku ni penting untuk dimiliki, dibaca. Kami lah penerbit buku ni sejak 10 tahun yang lalu. Kem Bestari Solat ni edisi terbaru. Tuan, cuma RM4.90 saja, dapatkan daripada www.telagabiru.com.my. Dan juga buku-buku lain ada berbagai-bagai daripada 1 sampai 6, tingkatan 1 tingkatan 5, semuanya ada kami terbitkan. Alhamdulillah. Bukan saja pendidikan Islam bahasa Arab, malahan geografi, sejarah, BM, BI, matematik, AdMath, semua ada. Alhamdulillah. Dapatkan daripada telagabiru.com.my. Terima kasih. Jumpa lagi esok insya-Allah. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad wa ala alihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. اللهم إنا نعوذ بك من البرص والجنون والجذام ومن سيء الأسقام. اللهم إنا نعوذ بك من زوال نعمتك وتحول عافيتك وفجاءة نقمتك وجميع سخطك. اللهم إنا نسألك الجنة ونعوذ بك من النار. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا هب لنا من أزواجنا وذريتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. الحمد لله رب العالمين. Sama kita menangguhkan dengan baca suratul Asr tasbih kafarah. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus solihat. Tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih Melati Wazir Nafsiah Makno. Terima kasih kepada Ros Kamari. Tolong sampaikan Ros Kamari, terima kasih. Dapatkan nombor telefon di bawah Aziz Taifo, Muazzah, Syed Hanif, barakallahu fikum. Terima kasih semua. Penita Ahmad. Jumpa lagi esok insya-Allah. Zulkifli Haji Hamdan. Kenang saya dan doa tuan-tuan. Saya tinggalkan tuan bawah jagaan Allah. Astagfirullahallahu dinakum wa amanatakum wa khatimah amalikum. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Niza Umar, Nur Azza Ahmad. Terima kasih semua. Nur Azila Muhammad. Terima kasih. Siti Hakimah. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.